Okay, hai, salam sejahtera. Assalamualaikum. Okay, kali ini cikgu nak sambung pelajaran kita iaitu tentang pemfaktoran perdana. Tentang pemfaktoran perdana. Jadi sebelum ni awak dah belajar tentang faktor dan faktor perdana kan? Jadi hari ni saya akan sambung pula dengan pemfaktoran perdana. Okay, kita baca ni dulu. Sesuatu nombor boleh diungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana. Okay, sesuatu nombor boleh diungkapkan dalam bentuk pemfaktoran perdana. Apa maksud dia? Any number ataupun nombor apa-apa saja, kita boleh tulis dia dalam bentuk hasil darab faktor perdananya. Okay, kita tengok contoh. Contohnya 36. Saya ambil yang contoh sebelum ni lah. 36. Sebelum ni kita cari faktor bagi 36 kan? Jadi faktor bagi 36 yang kita dah listkan sebelum ni adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Okey, daripada sini kita cari nombor perdana dia. Nombor perdana adalah 2 dan 3. So, faktor perdana adalah 2 dan 3. So, macam saya cakap tadi, nombor, apa saja nombor, kita boleh tulis dalam bentuk hasil darab nombor perdananya. So, kita carilah kombinasi faktor perdana ni. Kita darabkan faktor perdana ni sampailah kita dapat 36. Jadi 36 boleh ditulis dalam bentuk 2 darab 2 darab 3 darab 3. So 2 darab 2 4, 4 darab 3 12, 12 darab 3 36. So ini yang dimaksudkan dengan pemfaktoran perdana. Okey, jadi kita nak dapatkan kita nak tulis nombor ini dalam bentuk pemfaktoran perdana sebenarnya ada dua cara. Okey, kaedah yang pertama adalah kaedah pembahagian berulang. Okey, kita buat garis. Kita buat garis. Okey, nombornya adalah 36. Okey. Kita bahagi dengan nombor perdana saja. Kita bahagi dengan nombor perdana. Apakah nombor perdana yang boleh membahagi tepat 36? 2. 36 bahagi 2. Kita cari nombor perdana yang paling kecil dulu. 36 bahagi 2 adalah 18. Okey, apa lagi yang kita boleh? Okey, 36 bahagi 2 18. 18 bahagi berapa yang paling kecil nombor perdana? 2. So 18 bahagi 2 9. Okey. 9 boleh bahagi dengan berapa? Apakah faktor bagi 9? Dan sebelah sini mesti nombor perdana yang paling kecil. 2 boleh tak bagi 9? Tak boleh. 3 boleh 9 bagi 3 boleh. Dan okey, 9 bagi 3 3 bahagi 3 1. Okey, sampai awak dapat 1 lah. Okey, awak kena bahagi nombor ini sampailah awak dapat nombor 1. Jadi 36 ini boleh ditulis dalam bentuk hasil darab ini. 2 darab 2 darab 3 darab 3. 2 darab 2 darab 3 darab 3. Okey, ini kaedah yang pertama, itu kaedah pembahagian berulang. Kaedah pokok faktor Kaedah pokok faktor, okey. Kita guna kaedah yang kedua, 36. Okey, nombor yang kita nak cari adalah 36. Okey. 36 adalah kombinasi. Cari dua kombinasi nombor yang dapat 36. Okey, 36 adalah contohlah 9 darab 4. Okey, 9 darab 4. Okey, 9 ni adalah hasil darab. Okey, kalau boleh awak dapatkan hasil darab nombor perdana lah. 3 dan nombor perdana 3 darab 3. Ini adalah 2 darab 2. Dapat 4. Okey, jadi yang ni dah tak boleh pecah lagi kan? Ni 1 darab 3, ni 1 darab 3. Ni dah tak boleh pecah lagi sampai dapat nombor perdana lah Okey, jadi 36 boleh ditulis dalam bentuk 3 darab 3 darab 2 darab 2. 3 darab 3 darab 2 darab 2. Okey. Turutan ni tak kisah. Turutan you nak buat dalam 2 darab 3 darab 2 darab 3 pun tak kisah. Sebab ini adalah darab.
Okey, operasi darab urutan tidak penting. Urutan tidak penting. Baik, seterusnya tentang faktor sepunya. Okey, awak dah belajar tentang faktor kan? Okey, so faktor sepunya. Okey, saya pergi kepada contoh terus. Okey, contohnya 6 adalah faktor sepunya bagi 48 dan 12. 6 adalah faktor sepunya bagi 48 dan 12. Maksud di sini 6 adalah faktor bagi 48, 6 juga adalah faktor bagi 12. Jadi 6 adalah faktor bagi 48 dan 12. Okey, maksudnya nombor ini adalah faktor bagi kedua-dua nombor ini. Sebab nombor ni boleh membahagi tepat kedua-dua nombor. Okey, contoh kedua. Sekiranya soalan bertanya, apakah faktor sepunya bagi 48 dan 12? Apakah faktor sepunya bagi 48 dan 12? Okey. Apa yang perlu buat adalah awak senaraikan semua faktor bagi 48 dan faktor bagi 12. So, faktor bagi 48 1 darab 48. Kan? Apa lagi? 2 boleh tak? 2 boleh bagi 48? Boleh kan? So, 2 darab berapa? 24, 48. 3 boleh membagi tepat 48 tak? Boleh. 3 darab 16. 4 darab 12. 5 tak boleh, 6 boleh. 6 darab 7, 6 darab 8. 7 tak boleh, 8 boleh. Okey, 8 darab 6. So, 8 darab 6 dah ada kat sini. So, kita stop lah. Jadi, faktor bagi 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6. 8, 12, 16, 24, 48. Okey. Sekarang ni kita buat 12 pula. Okey, faktor bagi 12. 1 darab 12 mesti start dari 1 dulu 1 darab 12 12. 2 darab 6 12. 3 darab 4 12. 4 darab 3 12. 4 darab 3 dah ada kat sini. 4 darab 3 sama kan? 3 darab 4 4 darab 3 sama kan? So kita stop. So faktor bagi 12 adalah 1 2 3 4 6 12. 1 2 3 4 6 12. Okey, faktor sepunya maksudnya sama. Okey, nombor mana yang ada di kedua-dua nombor bagi kedua-dua faktor bagi kedua-dua nombor ini yang sama So sini ada 1, sini ada 1. 2 pun sama, 3 pun sama, 4 pun ada, 6 pun ada, dan 12 pun ada di kedua-dua nombor. Jadi faktor sepunya di sini adalah 1, 2, 3, 4, 6 dan 12. Okey, so itu cara kita nak tentukan faktor sepunya bagi nombor-nombor yang diberi. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor sepunya terbesar. Faktor sepunya terbesar, faktor sepunya paling besar. Maksudnya faktor sepunya ni yang paling besar apa dia? Okey, ataupun singkatan dia adalah FSTB, faktor sepunya terbesar. Okey, saya pergi kepada contoh terus. Apakah FSTB bagi 48 dan 12? Okey, nombor yang sama. Okey, apakah faktor sepunya terbesar bagi 48 dan 12? Okey, ada dua kaedah di sini. Itu kaedah yang pertama adalah menyenaraikan faktor. Kaedah yang kedua adalah pembahagian berulang. Okey, kaedah menyenaraikan faktor yang macam kita buat ni lah. Okey, 48 dan 12. So, kita senaraikan semua faktor bagi 48 dan semua faktor bagi 12. So, kita dah buat tadi.
So, faktor bagi 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6. 8, 12, 16, 24, 48. Faktor bagi 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kemudian kita cari dia punya faktor sepunya. Okey, faktor sepunya dia adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Tapi soalan dia nak faktor sepunya terbesar. So, daripada faktor sepunya ini, paling besar adalah 12. Jadi, faktor sepunya terbesar bagi 48 dan 12 adalah 12. Okey, yang ni saya terus kepada sinilah. Sama je jalan kerja dia, cuma daripada faktor sepunya list faktor sepunya tadi, kita boleh tentukan terus faktor sepunya terbesar. Kita cari yang paling besar, nombor yang paling besar dalam faktor sepunya. So, nombor dia adalah 12. Okey, ataupun awak gunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, tadi saya dah ada cakap tentang pembahagian berulang kan. So, bagaimana nak buat? Okey, garis. So, dia nak nombor 48 dan 12. Okey, sebelah sini saya kata apa? Mesti nombor perdana. Mesti nombor perdana, dan kalau boleh paling kecil lah. So, apakah nombor perdana paling kecil yang boleh kita bahagikan kedua-dua nombor ni dengan tepat? So, 2. 48 bahagi 2 adalah 24. 12 bahagi 2 adalah 6. Okey, seterusnya. Okey, 24 dengan 6. Apakah faktor nombor perdana yang boleh membahagi tepat kedua-dua nombor ini? Yang paling kecil? So, 2 juga. Okey, 24 bagi 2 adalah 12. 6 bagi 2 adalah 3. Ni 12 dan 3. Apakah faktor bagi 12 dan 3? Nombor yang boleh membagi tepat 12 dan 3. 3 lah. Kalau saya kata kat sini mesti nombor ganjil kan. So, nombor ganjil pula nombor perdana. So, 12 bagi 3 4. 3 bagi 3 1. Okey, 4 dan 1. Ada tak nombor yang boleh membahagi tepat 4 dan 1? Kalau kita letak sini 2, 4 boleh bahagi dengan 2, tapi 1 tak boleh bahagi tepat 2. Sorry. Kalau kita letak sini 2, 4 boleh bahagi dengan 2, tapi 2 tak boleh membahagi tepat 1. Jadi kat sini tak ada. Kita stop sampai tak ada nombor boleh membahagi tepat kedua-dua nombor ini. So, kita stop. Okey, jadi FSTB adalah hasil darab di tepi ni. Hasil darab di tepi ni 2 darab 2 darab 3. So, 2 darab 2, 4. 4 darab 3, 12. So, jawapan yang sama, tapi kaedah yang berbeza.